Assalamualaikum. Korang semua dekat mana? Semua dekat college ke? Ada ni kat rumah. Aku ada kat rumah tu. Nasib baiklah. Aku ada kat rumah. Kat rumah je. Nasib aku call ikut team. Aku ingat aku dapat kerja ni last minute ni sebenarnya. Nak minta tolong sikit lah kalau korang ada masa kan. Kalau korang ada masa lah nak tolong kawan korang yang tengah susah ni. Ya, tak ada hal. Boleh. Kerja apa tu Hafizal? Kerja ni ada assignment last minute aku baru perasan. Dia pasal apa? Marxism. Tak silap aku. Oh. Aku sekarang ni aku cuma dapat apa benda? Dia punya penerangan sikit je yang aku dapat. Lepas tu yang aku tengok dia macam perlukan benda-benda lain jugalah. Macam contohnya ada macam kapitalism, sosialism, teori Marxism ni. Lepas tu adalah benda lain lagi ni macam ada form of socialism. Okay, kalau macam tu cuba kau explain dulu apa dia benda yang kau dah dapat Hafizal. Dia yang dapat. Apa Okay. Ni lah untuk apa yang aku dapat ni. Mula-mula sekali pasal tokoh Marxism ni lah. Dia ada, yang aku dapat dia ada 2 orang. Seorang nama dia Karl Marx, seorang lagi Friedrich Engels. Macam tu lah nama dia. Diorang ni hidup dekat zaman revolusi perindustrian dekat Jerman dalam tahun 1818 sampai 1895. Lepas tu dia bagi tahu juga waktu tu sistem ekonomi dekat Jerman ni berteraskan lebih kepada model kapitalism. Tapi waktu tu ada satu konflik yang disebabkan majikan. Hello, alright tak tu? Oh macam tu. Sangkut tu. Hello, Ikut tu. lag tu. Alright tak tu? Dah tenganga. Oh macam tu. Hello, korang dapat tak? Ke lain dapat. aku? Oh, lag teruk tu Hafizal. Nak buat macam mana lah kan. Lag Lain sikit. pun lain aku dekat lab kan. Lain pun macam tu lah. Okay, ni tadilah konflik tadi tu kan. Nak senang cerita konflik tadi tu sebab satunya majikan mahukan keuntungan yang tinggi. Lepas tu pekerja pun mahukan gaji mereka dibayar lebih sebab keuntungan yang tinggi, sebab kerja lebih lah kan. So dekat sini juga aku dapat dia bagi tahu kalau nak faham Marxism ni kena perlu faham kapitalism. Okey, yang ni aku dapat umum je. Secara umumnya kapitalism ni adalah sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Ni nanti kalau ada siapa-siapa yang jumpa pasal kapitalism ni yang dengan lebih terperinci nanti beri tolong lah kalau korang dapat nanti. Okey, lagi tu boleh ya, setakat yang lepas tu ya Nas, ada jumpa ke? Tapi kejap Nas, sebab ni ada lagi satu benda aku tahu lah kan. Sekejap Nas, aku ada lagi satu benda ni. Dia lebihkan macam mana nak kata, kira Marxism ni merujuk kepada teori politik dan ekonomi oleh Karl Marx dan Friedrich Engels ni lah yang tadi aku cakap tu kan, yang tokoh 2 orang tu kan. So Karl Marx ni percaya bahawa sejarah dunia ni ditentukan oleh kelas pemerintah dan kelas diperintah yang mempunyai kepentingan konflik yang tersendiri. So Karl Marx ni percaya bahawa sekiranya pekerja boleh menggulingkan kapitalism, mereka juga mampu membina masyarakat sosialism sendiri, iaitu masyarakat yang hidup secara rata. Okay, masyarakat ini akan tetap mempunyai sosial kelas yang tersendiri, tetapi buat pertama kali di dalam sejarah manusia, kelas pemerintah akan menjadi majoriti kepada penduduk. Okay, buat masa ni itu je lah yang aku dapat pasal Marxism ni lah. Serba sedikit pasal ni. Oh okey. Hafizal lagi satu. Okay. Kalau kau nak tahu cara kapitalisme berfungsi ni, kalau first kali kita nak tahu golongan yang menyokong
kapitalisme ni dikenali sebagai kapitalis. Kapitalis ni lah yang membuat idea sepertinya macam mengejar kepentingan diri sendiri lah dengan cara pertukaran buruh asing. Lagi satu, kapitalis ni dia juga membawa idea dan percaya kerajaan tak boleh campur tangan dalam bidang ekonomi. Sebaliknya, kerajaan ni hanya berfungsi sebagai mengawal pergerakan ekonomi. Lagi satu, kapitalisme ni pun boleh dikatakan bermula semasa sistem feudal, yang mana tuan tanah bergantung kepada tenaga kerja bagi menjamin bahawa mereka dibekalkan dengan makanan. Selain daripada itu, Hafizah, yang setakat ni yang baru aku dapat, kapitalisme ni ada 3 peringkat, iaitu kapitalisme abad ke-18. Kedua ialah kapitalisme industri abad ke-18 hingga abad 20. Dan lagi satu ialah kapitalisme moden abad ke-19 hingga ke-20. So inilah Hafizah, kalau macam mana kita nak tahu berfungsi. Oh, okey, terima kasih Anas, terima kasih. So boleh juga ni kalau kau nak letak dalam poin-poin kau. Okey, tak apa lah. Nanti Anas kalau boleh nanti kau bagi teks tu ke apa kat aku ke, boleh nanti aku baca lagi kan. Terima kasih Anas, terima kasih. Alright. Lepas tu ni ada sesiapa jumpa pasal ni socialism ni? Aku ada buat juga ni kajian dan ada jumpa jugalah. Tak banyak pun tapi ada lah. Oh, Yang aku jumpa socialism ni ialah ideologi yang memihak kepada sistem ekonomi. Sistem ekonomi di mana semua atau kebanyakan sumber produktif ini adalah hak milik kerajaan. Di mana contohnya pengeluaran, pengedaran barangan dan perkhidmatan semuanya dikawal oleh kerajaan dan bukan di bawah perusahaan swasta. Dalam erti kata lain, mana-mana baki pengeluaran dan pengedaran swasta ni semuanya dikawal oleh kerajaan dan bukan daripada proses pemasaran. Okey, jadi pemimpin ni dia mempunyai pandangan yang berbeza tentang sosialisme ni. Sebab itu mereka telah mencipta sosialisme mengikut pendapat mereka sendiri. Terdapat beberapa bentuk sosialisme ialah seperti Maoism, Stalinism, Leninism dan Trotskyism. Itu yang aku jumpa pasal sosialisme. Okay, sebelum tu kan Hafizal lah, aku nak tanya kau lah. Kau tahu tak pasal tahap teori Marxist? Oh, ada teori. Aku tak tahu tu sebab aku memang dapat Kau mesti lupa kan? Okay lah, macam ni lah. Aku ada buat research sikit pasal teori Marxist ni. Macam kau cakap tadi kan, tokoh untuk Marxism itu Marx kan. Marx percaya pada ada revolusi kekal atau revolusi tanpa campur tangan. Pada satu peringkat tu kan, dia macam revolusi di mana selepas satu peringkat telah dicapai, perjuangan kelas seterusnya akan bermula dengan serta-merta. Macam tu lah lebih kurang. Tokoh Marx juga tidak percaya bahawa kemajuan melalui peringkat masyarakat yang tidak dapat dielakkan dan sebenarnya boleh kembali kepada tahap yang sebelumnya. Malah Marx juga percaya bahawa masyarakat mundur boleh melangkau satu tahap jika dibantu oleh negara lain. Macam tu lah aku boleh ringkaskan pasal tahap teori Marxism. Dan aku juga dah ada baca pasal sejarah konsep materialis ni. Marx juga pernah mengemukakan teori sejarah dalam buku Critique of Political Economy aku rasa pada tahun 1859 macam tu. Beliau berpendapat bahawa struktur ekonomi ialah berdasarkan hubungan pengeluaran dalam masyarakat, iaitu kelas masyarakat yang memiliki ekonomi adalah asas sebenar bagi mana-mana masyarakat. Dengan ini ada juga terbina struktur perundangan, politik, intelektual masyarakat. Ia adalah kewujudan sosial yang sebahagian besarnya menentukan kesedaran atau kepercayaan suatu masyarakat. Jadi dengan menukar pemilikan bagi satu pengeluaran, anda boleh mengubah sejarah untuk sejarah materialis. Okay, seterusnya bagi Hegelian dan materialist dialektik, falsafah sejarah Marx dipengaruhi oleh falsafah Jerman
iaitu Hegel, Herder and Kant, adik-adik sosialis Perancis, Saint-Simon, serta penulisan ahli ekonomi British seperti Adam Smith dan David Ricardo, tak silap. Dialektik dialektik atau maksud lainnya ialah percanggahan tu materialism muncul daripada kritikan Marx terhadap idea Hegel. Macam itulah. Hubungan sosial terdiri daripada kuasa yang bertentangan iaitu tesis dan antitesis. Perjuangan kelas antara tesis dan antitesis ini akhirnya membawa kepada cara pengeluaran baharu dan peringkat baru dalam sejarah sintesis. Dan itulah lebih kurang aku boleh simpulkan. Terima kasih. Ada lagi ke yang aku terlepas agaknya? Aku rasa ni ada form of socialism ni. Kan tadi macam Hakimi ada cakap yang apa, dia ada 4 tu socialism tu, 4 jenis tu. Ya, ada. Okey. Yang aku jumpa ni dia cakap Maoism ni, yang aku pergi untuk first untuk Hakimi ni. Maoism ni dia adalah macam satu ideologi dan metodologi untuk revolusi ni dibangunkan oleh Mao Zedong dan rakan-rakannya dalam Parti Komunis tu pada tahun 1920. Lepas tu Mao tu mati pada 1976. Maoism ni dia mewakili revolusioner berdasarkan pandangan revolusioner yang berbeza dan tidak semestinya bergantung kepada orang Cina dan konteks Marxist-Leninis. Okey, pergi ke yang nombor 2 tadi tu, Stalinisme. Okey. Stalinisme ni dia merujuk pada kaedah pemerintahan dan usul dasar untuk memimpin yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Ia ada satu parti tu, ya apa panggil, Soviet Communist Party and State. Soviet Communist Party and State ni dia dicipta dari tahun 1929. Lepas tu kematian Joseph Stalin ni pada tahun 1953. Okey, Stalinisme ni dia dikaitkan dengan rejim keganasan dan pemerintahan totalitarian yang berdasarkan prinsip Marxism, Leninism. Stalinism mewakili apa saja ideologi yang Stalin ingin mewakili. Okey, yang nombor 3 ni Leninisme. Leninisme ni dia apa? Teori politik tu untuk penubuhan diktator proletariat yang dipimpin oleh Parti Barisan Hadapan Revolusioner. Ia adalah sebagai macam permulaan politik kepada penumbuhan sosialisme ni. Fungsi Leninisme ni dia untuk Barisan Hadapan Leninisme untuk membekali kelas pekerja dengan kesedaran politik ni. Okey, kita pergi kepada apa? Yang nombor 4 tu, Trotskisme. Trotskisme ni ia adalah satu ideologi Marxist yang berdasarkan teori revolusi kekal. Ia pertama kali yang dihuraikan oleh Leon Trotsky pada 1979 hingga 1940. Dia adalah salah seorang ahli bid'ah yang termuka Parti Bolshevik Rusia dan pemimpin dalam revolusi Rusia. Trotskisme ni akan menjadi sasaran utama Stalinisme dalam kalangan komunis Rusia pada tahun 1920 dengan 1930. Teori revolusi kekal tadi tu yang berpendapat bahawa dari sejarah sistem ekonomi harus dilihat sebagai sistem dunia dan bukan nasional. Itu je yang saya dapat pada other form socialism ni. Banyak agak teliti ke kan? Nice macam tu. Tapi aku try juga
cari kritikan-kritikan terhadap socialism ni. Ada betul. Oh, ada kritikan daripada pihak kapitalism. Dia dakwa doktrin Marxis ni didakwa sebagai doktrin demokratik. Tapi sebenarnya sosialism ni dia melibatkan keganasan untuk mendapatkan kawalan yang mana bukan prinsip doktrin demokrasi pun. Lagi satu, dia dikritik kerana sebab terlalu banyak buat andaian mudah terhadap sifat manusia. Tingkah laku masyarakat, dia pun lebih memberikan tumpuan kepada faktor ekonomi. Dia mengabaikan budaya, tradisional dan lain-lain. Lagi satu, pihak kapitalism ni dia kritik Marxism ni tidak menggalakkan perkembangan produk baru pun, tapi dia membantutkan perkembangan teknologi baru. Itu antara hujah-hujah pihak kapitalism lah yang aku cari. Oh, macam tu. Rasanya korang rasa dah cukup ke untuk ni kerja aku ni? Macam banyak juga. Thank you gila lah kat korang. Terima kasih dah kat korang tu. Rasa dah cukup. Okey, tak ada hal lah. Ikhlas lah ni. Tolong. Apa? Okay, thank you. Aku rasa dah cukup ke? Boleh kot ni banyak. Nanti tinggal minta tolong korang lah. Korang jumpa kat mana tu nanti korang share kat aku je lah. Kat mana korang jumpa. Boleh Afizal, tak ada hal. Tak salah. Okay, thank you guys. Korang ada benda nak buat ni? Petang-petang ni beriadah ke apa-apa ke? Tak ada. Tak ada. Gila, sorry lah. Terima kasih sangat. Right. Okay, thank you Zah. Tak ada apa, aku gerak lah Zah. Alright. Assalamualaikum. Salam. Salam. Assalamualaikum.